Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasfuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kata musannif, dengan syarat jika mereka dengar lafaz beri salam itu dengan terangnya, lagi betulnya, jangan seperti beri salam pak pandai, iaitu Assalamualaikum atau Assalamualaikum, maka tiada wajib jawabnya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia, belah ihsan dia semata-mata masih adanya kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Belah ihsan dia lagi dapat kita Islam sejak kecil lagi, dengan mak ayah kita Islam, kita dihukumkan Islam, melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nikmat dan limpah kurnia Allah Ta'ala bagi lagi, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberi pula kehalubaan untuk terus nak belajar, nak faham, belajar berakidah, bersyariat. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita dapat kelapangan masa, dapat bersuah muka supaya boleh meneruskan usaha ikhtiar kita untuk ambil faham daripada kitab Paku Iman ini agar bertambah iman kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan kita daripada kitab ni bicara sikit lagi, dia nak sebut mengenai bab salam. Yang salam dia bagi contoh ni nak bicara hukum syarak atas nama fardu kifayah atau wajib kifayah ataupun fardu ain atau wajib ain. Contoh diberi untuk memahamkan kita fardu kifayah, fardu ain ni adalah bab salam. Ada ketika salam ni jadi jawab salam, khas atas disebut ni bab jawab lah. Beri salam umum, hukum beri salam sunat. Tapi atas kata hukum ada juga ketikanya beri salam jadi wajib. Khasnya bab solat lah. Pasal salah satu rukun solat untuk selesai sembahyang mesti dengan beri salam. Jadi beri salam dalam sembahyang wajib. Adapun hukum umum beri salam sunat. Kita nak bicara ni bukan beri salam tapi jawab salam. Dan jawab salam asal wajib. Cuma wajib apa? Wajib kifayah atau wajib aini. Bila jadi kifayah? Kalau ikut jawapan tu dua-dua ada. Ada wajib kifayah, ada wajib aini untuk jawab salam. Kalau yang diberi salam itu hanya seorang dengan tentunya, maka jawab salam adalah wajib aini. Jika beri salam pada satu jemaah kumpulan ramai, maka jawab salam adalah fardu kifayah. Dengan takrifan kita bicara lepas, tuntutan asal semua kena, tapi
jika ada sebahagian daripadanya telah melaksanakan terlepas kewajipan daripada orang lain, tapi dalam bab salam ni kalau semua jawab lagi bagus, pasal semua orang boleh melepaskan dosa daripada orang lain. Sedikit lagi kalau sebut fadilat, mana besar fadilat antara wajib aini, wajib kifai atau kifayah. Fardu ain, fardu kifayah ni nisbah fadilat, sebut fadilat ni mana besar. Nak jawab tu kena perhati dari sudut macam ni lah. Fardu ain ni semua orang kena, dia bukan masalah fadilat, tak belajar dosa. Itu mesti ya. Fardu kifayah kalau pandang dari sudut fadilat, nak banding dengan fardu ain, tentulah fardu yang aini dengan kifai, fardu aini lagi besar, pasal dia kalau tak belajar berdosa. Bahkan semua orang kena tahu, semua orang kena laksana. Fardu kifayah, dia taklah wajib atas setiap individu untuk membuatnya. Baik. Panjang pada sudut wajib dengan ta'ayyun tu semua orang kena buat, tentulah fardu ain lagi besar. Dari sudut tuntutan kena buat. Tapi atas kita bicara fadilat, apatah lagi pandang pada sudut fardu kifayah ni, kalau dia buat dengan dia seorang contoh, ataupun beberapa orang tertentu melaksanakan fardu kifayah, maka melepaskan dosa orang lain. Pandang pada sudut tu fardu kifayah nisbah fadilat lagi besar daripada fardu ain, kerana dengan kalau kita berusaha membuat dia boleh melepaskan dosa orang lain. Pandang sudut tu. Satu, janganlah kalau boleh hanya hidup ni menyelesaikan fardu ain saja tapi meninggalkan fardu kifayah. Tapi jangan pula duk sibuk cari fardu kifayah sampai tinggal fardu ain. Khasnya fardu kifayah atas kita bicara ni, apa fardu kifayah ni? Fardu kifayah khasnya sebut bab ilmu lah. Tapi dia bukan cari ilmu fardu ain, dia cari ilmu fardu kifayah. Pergi belajar apa? Bab elektrik, bab air, belajar bab engineering, bab bom, bab kedoktoran. Tapi tanya tauhid tak kerti. Ni silap besar. Ni salap tertib ke diri. Tak kena cara menyusun kehidupan yang sepatutnya fardu ain mengenal ilahi, yang tu menyebabkan selamat kita balik ke sana nanti. Tak dibelajarnya. Belajar bab elektrik dalam kubur kan gaduh wiring. Pergi masa gitu lah. Dalam kubur kan gaduh nak belajar bab logi penapis air ke, bab internet ke, marketing ke. Mana ada bab tu. Saja sebut bab tu sikit. Atau ada orang nak bicara satu fardu kifayah. Tu kalau bicara satu-satu fardu kifayah besar lah. Dia sebut ni atas nama kitab pun kita baca, kitab kecil je, risalah aja. Dia sebut gitu supaya nak kenalkan kita apa dia. Nama wajib aini, wajib kifai tu, ataupun wajib kifayah, wajib aini. Baik. Lanjutan daripada bab salam kita dah bicara ni. Hukum jawab salam wajib ni ada syarat. Memang kita kalau belajar hukum syarak ni, antara perkara yang kita kena perhati, setiap hukum syarak dia mesti ada syarat. Dan sebelum ada syarat, bersama dengan syarat tu ada pula rukun. Mesti. Setiap apa dibuat. Nak nikah pun ada syarat nikah, rukun nikah. Semayang, syarat semayang, ada rukun semayang. Bersama dengan tu pula ada benda yang membatalkan semayang. Wuduk, ada syarat wuduk, ada rukun wuduk, ada perkara yang membatalkan wuduk. Jadi atas bagi salam pun ada syarat salam, ada rukun salam, ada perkara yang boleh membatalkan salam. Kaedah kita belajar atau kawan ulama susun dengan disiplin ilmu yang telah mereka bicara, ambil semua daripada Al-Quran dan hadis daripada Nabi kita. Antara istilah disebut tu, inilah setiap ibadat kita buat dia ada rukun, syarat dan ada benda yang membatalkan. Baik.
Jadi apa dia syarat beri salam, yang dengan sebab dia beri salam tu wajib, sama ada aini atau kifai. Syarat wajib jawab ni jika mereka yang diberi salam ni dengar lafaz beri salam itu. Jadi ini sebenarnya kita sebut sikit sebanyak mengenai jawab salam. Antara syarat jawab salam tu, syarat jawab salam mestilah orang yang memberi salam tu mendengar jawapan daripada orang yang menjawab salam, barulah lepas tuntutan wajib fardu ain atau fardu kifayah jawab salam. Itu syarat orang yang menjawab. Orang yang beri salam, tadi sebut ni, kita dah bicara ni, mestilah orang yang diberi salam dengar lafaz orang beri salam. Jangan beri salam macam ni. Waalaikumsalam. Kalau orang bisu lain lah. Orang bisu tak apa lah. Dia beri salam cara dia. Kalau itulah orang bisunya bagi salam, wajib kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasal itu adalah lafaz salam dia. Orang bisu. Orang bisu. Pasal orang bisu itu, isyarat itu adalah kalam dia. Tentu kalau dia, contoh akad nikah, dia bisu, itu adalah aku terima nikahnya. Terima nikah. Saksi sah. Kalau orang bisu macam tu, tambah tak ada suara langsung. Contoh lah, saya tak pandai bahasa isyarat itu, saya buat macam tu lah. Contoh lah kan. Contoh. Pasal orang bisu, bila dia tak boleh berlafaz, isyarat dia adalah lafaz dia. Kalau orang yang boleh bercakap, bisu tak pakai. Jadi tak adalah jawab salam jika tak berlafaz. Tu siap, mudah je tu. Itu nisbah orang yang beri salam. Dan pula diberi lafaz salam tu dengan terangnya. Terang. Kau dengar kum, tak terang, tak wajib jawab. Nak jawab lah, tapi tak wajib jawab. Sebab fiqh kita ni, dia memang ada beberapa perkara yang tuntutan syarak ada ni, antaranya mesti terang dan jelas. Contoh misalnya kita semayang jahar, saya nak sebut tak hukum terang. Imam ada, tapi suara dia kita tak apa dengar. Semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh misalnya, tapi suara dia kita tak apa dengar masa dia baca surah tu. Asalnya bila dengar imam baca surah, kita sunat diam. Fatihah yang kena bacalah kaedah kita. Tapi lepas baca Fatihah, boleh ke baca surah? Tuntutan asal seorang kalau ada. Tapi bila berjemaah, imam duk baca, kita tak payah baca. Bacaan dia tu akan menghilangkan tuntutan kita baca, bahkan disuruh kita dengar dia baca. Bacaan dia adalah hukum kita baca. Tapi kalau bacaan dia tu tak terang jelas, bahasa kita belah hulu ni dia panggil tak butai. Tak butai saya dengar perlahan sangat kan. Sunat kita baca surah sendiri. Satu kalau kita semayang diam tu, semayang zuhur, semayang asar tu berjemaah, habis Fatihah, imam tak rukuk lagi. Macam mana? Ini bukan semayang jahar. Nama apa? Bacalah surah. Bismillah. Li'ilafi Quraisy ilafihim. Baca. Apa? Saya tak dengar bacaan imam. Memang imam zuhur asar mana ada bacaan imam kuat. Nak sebut syarat terang. Itu juga doa. Satu doa khas jadi imam, baca doa kuatlah. Kuat tu nisbahnya boleh didengar oleh makmum. Masa makmum akan mengaminkan. Ni tok imam macam imam bisu. Alhamdulillah. Nanti dah.
Sultan ni. Apa dia? Sunat kita doa sendiri, bukan mengamin dengan doa dia. Maksud apa? Syarat kita untuk mengaminkan doa dia tu tak ada. Dia baca apa? Betul lah. Tak ada tuntutan kita nak cerita tentang terang tu. Terang tu. Lepas tu duduk tempat imam, maka jadi tempat imam lah. Jangan duduk tempat imam jadi macam makmum. Dari sudut lapan imam, lapan doa dia tu terang. Terang. Baik. Jadi beri salam pun berilah lafaz salam dengan terang. Ataupun tadi kum ni assalam. Kum tak dengar. Bagi jadi tak jadi itu satu hal lah, sebagai contoh tu. Baik. Lagi pula betulnya. Sebab bila betul baru jadi ibadat. Kaedah ibadat jaga elok apa dia? Setiap ibadat yang kita buat, untuk sah ibadat mesti buat ibadat dengan mematuhi SOP ibadat. Buat ibadat yang tak mencukupi SOP ibadat berdosa. Pasal namanya bermain-main dengan buat ibadat. Bermain-main buat ibadat berdosa besar. Istilahnya macam semayang main-main, main sunat main-main. Henggang main sunat tu timbang. Nak sarapan apa pagi ni? Saja main-main gitu. Tak ada sembahyang sunat, tak apa. Batal pun tak apa, tak? Sengaja-sengaja untuk atas nama bermain-main tak cukupkan SOP sembahyang sunat, berdosa besar. Pasal istilahnya bermain-main dengan ibadat. Ataupun meremeh-remehkan ibadat. Apa lagi ya? Buat ibadat dengan tak patuh SOP. Jadi beri salam tapi salam yang tak cukup SOP dia. Apa dia? Tak terang jelas. Dia nasihat sini kata dia jangan seperti beri salam Pak Pandai. Okay. Jarang kita dengar orang cakap bahasa gini tak? Pak Pandai ni apa? Pak Pandai ni dia satu unsur cerita-cerita dahulu kala lah. Cerita ni pun cerita dongeng ke apa tak tahulah, tapi ada cerita-cerita dalam hikayat Melayu kita, cerita Pak Pandai ni kan. Ada Pak Pandai, Mak Andai kan. Pak Pandai ni terkenal dengan cerita bodoh kan. Bini dia kematian anak. Cerita dia adalah cerita-cerita bisi-bisi cerita dia kan. Saya mengaji pun ada tok guru cerita Pak Pandai lah. Pak Pandai ni dia bodoh. Dia tak pandai kias dia tak pandai. Tok saya dia lorong bendui Pak Pandai ni. Itulah bahasa bodoh. Bodoh dari sudut lorong bendui. Dia ada anak, kahwin, ada bini. Bodoh-bodoh pun ada bini. Okey. Dapat anak. Dan bini dia mandikan anak. Kemudian satu hari sibuk apa kot, bini dia suruh mandikan anak dia. Cerita tu betul tak betul tu kan betul. Dia mandikan anak dia, dia ambil anak dia selam dalam air, mati mampus terus anak dia. Dia suruh pergi mandi, dia ingat mandi macam cara pergi mandi mandi ayam itik apa, mandi kucing itu kan. Ada setengah kata mandi air panas, juruhnya air panas, anak dia patutnya suam dengan air tu dulu. Tu cerita bodoh dia tu. Antara bodoh dia bila anak dia mati apa, Allah dah ke bumi apa, buatlah kenduri kan. Cerita-cerita meninggal buat kenduri ni lama dah. Antara apa cerita Pak Pandai buat kenduri. Panggillah Pak Imam dengan Pak Lebai. Pak Imam ni macam mana? Pak Imam ni pakai serban tu kepala putih. Ustaz, cari ustaz Tok Imam ni berjanggut. Contoh kan. Dia cari alam janggut. Lalu tu nampak kambing berjanggut. Kambing Mak Andi jemput pergi kenduri. Dia bodoh. Dia luruh benda. Tu macam mana cari Pak Lebai? Pak Lebai ni pakai sorban kepala putih. Berjalan tu mana Pak Lebai ni. Tu dia tengok burung pipik uban. Pipik uban tu macam burung cak tu saiz tu, tapi kepala dia putih. Terbang pula berkawan. Liar pula kata dia Pak Lebai ni. Macam apa? Pipik uban kepala dia putih. Ni tak apalah, Mak Andi jemput kau pergi kenduri.
Nak kata apa? Bodoh. Bodoh lu orang benda ni Wahabi. Wahabi lu orang benda. Dia tak pandai kiasi. Saya rasa sikit. Pandai cukup lah. Saya sebut Wahabi lagi. Lebih saya sebut Wahabi juga. Wahabi memang macam ni. Bodoh. Jadi Pak Pandey ni cerita bagi bodoh. Saya ngaji kalau makan tu guru mengajar. Cerita Pak Pandey tak? Apa dia? Pernah. Satu hari kerja Pak Pandey ni. Kerja cari kayu api kat hutan. Bila cari kayu api. Antara dia nak pergi rumah dia. Nak pergi cari di hutan tu. Kena seberang sungai. Jadi bila dia pernah satu hari. Dia pergi cari kayu api. Hujan turun lebat. Sungai dia tu jenis ada kepala air kan. Lebat. Itu air dalam. Waktu bila dia habis-habis cari kayu api. Nak balik. Tengok hujan lebat. Basah kuyup. Waktu bawa kayu api. Waktu titi yang dia selalu lintas sungai tu. Hanyut. Sungai tak adalah macam sungai Perak. Sungai kecil je kan. Tapi dalam juga airnya. Hanyut. Bila hanyut. Dah nak melintas tak boleh. Lepas tu, macam mana? Dia tengok ada satu sebatang ranting panjang juga nyeberang sungai tu. Dia tengok ada semut dan lalu kat ranting tu untuk lintas sungai. Waktu dia tengok semut banyak-banyak ni, tengok cara dia fikir. Apa dia? Kalau semut ribu-ribu kata dia boleh lalu sungai ni, Pak Pandey seorang apa salahnya? Tu Pak Pandey. Nak cerita mana? Pak Pandey ni bodoh. Jadi apa maksudnya? Jangan bagi salam bodoh. Maksudnya. Itu bahasa orang tu kan. Pak Pandey. Okey. Contohlah misalnya, dia nak tolong kita kat dapur. Ini cerita Pak Pandey ni cerita kami masa bulan puasa itu. Adalah budak-budak nak khidmat kat dapur kan. Chef ni bagi tahulah, dia nak potong daun sup, daun bawang tu. Dia apa? Potong daun sup tu. Potong daun sup tu. Kawan pun basuh dah. Tahu potong daun sup macam mana? Dia ambil daun sup tu, dia ambil daun tu. Tahu, potong. Macam ambil daun tu, potong. Lepas tu potong daun sup. Lepas tu kawan chef ni tengok. Mana daun sup? Ni. Buat apa tu? Potong daun sup. Astaghfirullahaladzim. Bukan potong daun sup. Dia ambil daun ni saja batangnya sekali lah. Itulah daun sup. Ingat daun sup ambil daun aja. Dia kata luar benda bodoh. Dia tak faham SOP tu. Tu daun sup. Ada ketika pula orang khidmat ni, orang lain pula masak daun sup je. Dia ambil ni nak kena nak potong daun sup ni serupa dah faham daun sup dah. Betul apa? Tak apa, potong daun sup tu potong separuh. Potong separuh. Dia ambil daun sup tu, ni akar, ni bucuk. Betul je ni? Potong separuh. Separuh tu potong. Yang ni simpan, ni potong separuh. Potong tu betul lah hingga batang, tapi separuh. Untuk tukang masak ni, mereka tengok lah. Mana daun sup? Ni. Ngapa buat gini? Ke separuh? Daun sup separuh ni bukan separuh belah ni. Separuh tu, rumput tu, bagi dua je. Pak Pandey ni ramai tu. Bukan saja buat urusan yang macam saya sebut ni. Lebih lagi buat akidah. Pak Pandey ni paling besar Wahabi ya, Pak Pandey. Maksudnya apa? Dia hanya faham zahir ayat, pegang zahir ayat. Ni Pak Pandey. Gila babinya Pak Pandey. Wahabi. Allah ada muka. Allah ada tangan. Dia tulis kat pintu lagi. Dilarang masuk melainkan kaki tangan. Pelik aku kata. Ni Pak Pandey. Tapi di bahasa Melayu dia faham. Mai ayat tauhid ni bodoh. Panjang tu kalau saya sebut tu. Padahal lah. Saya nak cerita Pak Pandey. Panjang umur ni kita jumpa lah bawa akidah. Pak Pandey yang Wahabi ni. Macam mana? Na'udzubillah. Satu, tambah kita orang cerdik. Jangan jadi Pak Pandey dari sudut bodoh tak erti nak belajar hukum apa dia. Yang sepatutnya kena belajar berakidah, bersyariat. Iaitu baik. Apa dia contoh bagi salam tak betul yang Pak Pandey ni, bagi salam bodoh ni apa? Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Dia bukan tapi Assalamualaikum. Benda simple aja kan. Ataupun kata dia Assalamualaikum. Alif lam ni tak ada, alif lam syamsiah ni tak ada. Ataupun semalam contoh saya beritahu apa dia? Assalamualaikum. Ramai tu orang bagi salam macam tu. Hukum tu bagi banyak. Gugur lah bagi hukum jawab salam tu. Jawab salam tak apa. Waalaikumsalam. Tak apa tu. Tu tak apa. Saya memang salam boleh panjang belakang. Tapi Assalamualaikum tu tak boleh panjang. Tak boleh panjang. Yang tu apa pula tu? Tu kena mengaji lah. Hukum panjang pendek kita. Yang bekerja pendek ni nak belajar mana? Mengaji tajwid lah weh. Siap. Ataupun bagi salam juga apa? Assalamualaikum. Alaikum. Assalamualaikum. Dia dengar. Mengaji tajwid juga. Ain. Sami Allahu liman hamidah. Bukan sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Memang sikit aja pasal dia makhraj. Makhraj ni berkaitan dengan mulut. Macam mana nak faham? Sami Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Terus mana tu? Ngaji khas lah bab tu. Tu tak boleh jadi bab pandai. Bodoh. Tu kalau kita sebut bab mengaji ni, mana ilmu yang kita hanya istilahnya ambil cara pukul aja. Memang kalau kita tekan sikit memang nampak bodoh. Siapa? Kalau contoh makhraj huruf pun tak reti, panjang pendek pun tak reti. Kau belajar dengan siapa? Tu pun tak pernah belajar, punya tiru-tiru aja. Ikut-ikut aja. Kalau yang tu pun tak kenal, belajar bab tauhid macam mana, memang tak kenal Tuhan. Memang tak kenal. Okey, sekejap. Na'udzubillah. Baik, sikitlah dia nasihat dia bab bagi salam. Jadi apa kita bicara tu, asalnya cerita fardu kifayah dengan fardu ain aja. Salam tu sikit ke sana. Selesai. Jadi bila tak cukup syarat, kaedah ibadat ni asalnya jadi fardu ain atau fardu kifayah. Bila tak cukup syarat, maka tiada wajib jawabnya. Okay. Jadi ada ke jawab salam yang tak wajib? Ada. Apa dia? Bagi salam yang tak betul. Jadi ada tak jawab tak wajib, jadi apa hukum? Harus. Ada ketika jawab salam makruh. Ada ketika jawab salam haram. Jawab salam mana pula yang makruh? Makruh jawab salam antaranya ada soalan semalam, apa dia? Jawab salam ketika bukan yang tu beri salam lah. Beri salam ketika orang tengah makan, makruh bagi salam. Bila makruh bagi salam, tak wajib nak jawab. Jawab tu tak wajib nak jawab punya pasal. Nabi tak wajib jawab. Makruh beri salam kalau kita dalam tandas. Dalam tandas. Dalam tandas tu. Nak doa ke orang dalam tandas. Tengok orang sebelah masuk. Assalamualaikum. Takkan bagi salam sampai ekstrim macam tu. Bofi bahasa ekstrim itu tak. Baik. Kena tengok munasabah juga kan. Masa nisbah bagi salam tu jawab. Masa mengajar orang datang bagi salam, jawab tak ada masalah situ kan. Jawab, yang tu jawab. Dalam sembahyang tak boleh jawab. Untuk apa hukum kalau jawab dalam sembahyang? Dalam sembahyang kalau jawab batal sembahyang, nisbah sembahyang tu. Nisbah wajib tak wajib. Kalau sembahyang tu sembahyang fardu, jawab salam haram, jawab sembahyang, jawab salam tu. Pasal dengan jawab salam tu batal sembahyang. Pasal hukum bercakap dengan manusia. Itu antara jawab salam yang haram. Antara jawab salam yang haram macam mana? Orang perempuan, orang lelaki bagi salam kat perempuan, perempuan tu jawab. Perempuan tu bukan mahram dia, seorang diri. Seorang-seorang, bukan mahram. Assalamualaikum.
Perempuan tu jawab, Waalaikumsalam, haram. Satu nak jawab salam, ada bahas khas dia dalam bab isu jawab salam ni. Okey, lalu gitulah. Satu kalau boleh sebut hukum taklifi, hukum syarak ni, nak belajar dia tu yang kena belajar kitab fiqh. Cuma kitab fiqh belajar cari hak detail sikit lah kan. Macam mana pun kitab yang kecil-kecil kena lalu juga. Untuk asas faham, lepas tu takkan cukup dekat tu, nak cari detail apa dia. Tu yang lepas tu kitab, satu kitab, lepas tu kitab, satu kitab. Ada apa? Ada kitab ni asas, lepas tu detail lagi. Kitab kita ni walaupun ringkas saja saya bagi, panjang kat situ nak menunjukkan apa? Oh banyak kena belajar, banyak. Ya, memang banyak. Besar ilmu syariat kita kena belajar. Tu yang belajar daripada buayan ke yang lahat tu. Baik. Dan terbahagi pula wajib aini itu atas dua bahagi. Masih lagi dia cerita hukum syarak. Fardu kifayah tadi, fardu ain, cerita fardu ain pula. Fardu ain ni ada dua pula kata dia. Baik, selesailah Pak Salam tu. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain bagi dua pula. Pertamanya dia panggil fardu ain wajib usuli. Ini istilah yang ada disebut di awal kitab itu. Dan ada faham usuli ni, ada wajib fardu ain furu'i. Jumpa nanti insyaAllah. Usuli dulu. Pertama wajib fardu ain usuli, iaitu apa dia fardu ain usuli? Barang yang, masuk barang yang ni perkara hukum wajib yang benda ni kalau kita buat diberi pahala pada buatnya dan diseksa selama-lamanya dalam neraka pada ketiadaannya. Tu wajib usuli. Ni ada ke? Tak bisa dengar pun kan? Selalu dengar buat dapat pahala tinggal berdosa. Ni buat dapat pahala tinggal masuk neraka selama-lamanya. Oi, pelik ni wajib ni. Wajib apa ni? Wajib fardu ain. Bahkan bukan fardu ain biasa, dia fardu ain usuli. Okey, sekejap. Jadi kalau dia dengan definisi apa dia usuli? Buat dapat pahala, tinggalkan dia masuk neraka selama-lamanya. Kalau tak bisa dengar kan? Contoh, dan hukum pun kalau selalu masuk dalam kitab fiqh pun dua yang disebut wajib fardu ain usuli ni. Pertama, apa dia? Wajib masuk agama Islam. Wajib masuk agama Islam. Ni kita bicara dah wajib fardu ain usuli ni. Siapa yang wajib masuk agama Islam ni? Siapa yang wajib masuk Islam ni? Orang kafir lah. Orang kafir mana ni? Orang kafir yang sampai seruan Islam. Kita dah belajar seruan Islam tu. Dah jadi Pak Pandai. Saya ngaji mengenai tu kata jangan jadi buluh kasap. Apa dia? Bangkai hilang, hujung lesap. Yang ini mengaji pun tak faham, habis yang itu belajar pun hilang memori. Mana boleh jadi mengaji itu bila nak pandai? Satu nak mengaji agama ni kena orang pandai-pandai. Dia tak boleh memandai-mandai, tapi kena orang pandai mengaji. Siap. Sekali lalu nasihat itu. Dan mesti mengaji dengan cara yang pandai, cara yang betul. Itu yang kadang-kadang bila ada tak betul tu yang kena belajar pula. Dah ada kitab pun mengajar kita macam mana cara belajar yang betul. Nisbah cara, kaifiat, ambil poin apa, adab, akhlak. Lagi apa? Guru, murid. Semua disiplin tu diajar. Lepas tu kita laku kita perbuatan haram, halal, apa nak kena jaga supaya nak jaga hafalan macam ni, macam mana supaya jadi berkat, manfaat ilmu besar. Kena tunjuk ajar belaka tu. Baik. Jadi wajib usuli pertama adalah orang kafir sampai seruan Islam wajib masuk Islam. Maksudnya kalau buat dapat pahala. Tak masuk Islam bukan berdosa. Masuk neraka ke abadi selama-lamanya. Satu wajib usuli. Dan seterusnya wajib usuli disiksa selama-lama dalam neraka. Dan wajib usuli adalah tetap dalamnya dengan memeliharakan dia daripada jadi binasanya. Ini wajib usuli yang kedua.
Apa dia? Ni siapa pula ni? Wajib orang Islam jaga agama Islam, jaga agama dia, tetap dalam Islam, wajib pelihara, jangan ada benda yang boleh menyebabkan terkeluar daripada agama Islam. Tu wajib usuli yang kedua. Dengan bahasa lain, wajib kita belajar Islam maksudnya apa? Kena belajar lah. Yang andai kata kalau kita tak Islam, dengan sebab kita tahu pengetahuan ni, kita akan masuk agama Islam. Ada kita saya sebut awal-awal dulu macam ni lah. Dobit untuk kata kita kena belajar Islam ni tak mana. Andai kata ada orang kafir, dia tanya kita bab Islam ni, bab syahadah ni, bab Muhammad Rasulullah ni, kita boleh jawab yang memang yang tu dia tak tahu langsung tentang Islam ni. Islam ni tentang Allah siapa, macam mana nak kenal Allah, Muhammad Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah. Ada istilah nafi isbat, apa nak dinafi, apa nak diisbat. Macam mana orang kafir nak masuk Islam, dia mesti faham menafikan apa yang sepatutnya dinafi, isbatkan apa sepatutnya diisbat. Macam mana orang kafir kena belajar, orang Islam kena belajar macam tu. Kalau pendek kata, orang kafir tanya ke orang Islam, cuba cerita lu punya agama, lu kata Tuhan lu Tuhan Allah, macam mana mau faham itu Tuhan Allah? Kita boleh dengar, wah saya bukan ustaz lah, jangan tanya saya tak pandai cerita mah. Macam mana? Berdosa besar kau, apa? Bukan saja berdosa besar kau, silap kau mati, kafir, masuk neraka selama-lamanya. Ngapa kafir tu? Pasal dia tak bodoh, otak cerdik, pandai, tapi tak pernah pergi belajar. Ada ulama mengatakan, belajar pula bab asas agama, bab ketuhanan Allah ni sampai tak faham langsung siapa Allah ni. Nak cerita sebut, nak sebut tak reti langsung. Nak sebut apa? Sampai kalau apa pun tak reti. Ada orang kata itu Allah Tuhan ini wujud kidam baqa. Pernah dengar lah ada orang sebut itu macam, lu cerita sikit sama saya. Wak pun tak tahu lah. Saya tak tahu lah, saya bukan ustaz, nanti saya panggil ustaz cerita sama lu lah. Mana boleh macam tu lah. Maksudnya jahil berdengung. Cuma ada tahap boleh jadi masuk neraka kekal abadi selama-lama. Pasal apa? Tak kenal, tak muka apa, tak belajar tauhid. Yang awaluddin ma'rifatullah tu tak arif dengan Allah Taala. Bahkan ta'arif ni kosong, blank, blur, bahkan apatah lagi silap faham mak Tuhan. Bahaya situ lah. Blank, blur ni kabur, tak jelas. Blank ni tak tahu apa pengetahuan langsung. Blank pun salah, blur pun salah. Satu lagi apa? Salah, silap, opposite daripada maksud yang sepatutnya dipaham. Semua ni kesalahan besar dalam bab akidah. Tentu sepatutnya clear kita, terang, jelas bab ketuhanan ni. Satu ada orang kadang tajwid pandai, tauhid tak tahu. Sampai dia kata apa? Apa duk sibuk-sibuk Wahabi ni? Kita pun bukan nak sibuk sangat Wahabi, tapi kena kenal Wahabi tu apa. Pasal kau tak faham tu, dia nak kau Wahabi. Ada orang kata duk sibuk-sibuk dengan Wahabi ni, siapa Wahabi, siapa tak Wahabi. Sibuklah dengan macam mana nak lawan dengan Yahudi yang Nasrani. Antara lawan Yahudi Nasrani, faham mana Wahabi tak Wahabi tu lagi besar sebelum dilawan Yahudi Nasrani tu. Kalau pergi pegang dengan Yahudi Nasrani sekali pun, belum tentu kau mati dalam Islam pasal kau tak faham mana Wahabi tak Wahabi. Supaya kau tu jangan jadi Wahabi. Macam Wahabi tu sesat. Semua fatwa majlis agama Islam sesat. Kata Wahabi itu sesat. Bukan majlis agama Islam tu sesat. Majlis agama Islam tu kata Wahabi itu sesat. Mana majlis agama yang tak kata Wahabi ni sesat? Hak negeri yang nama Pasir Berdengung tu pun dia kata Wahabi sesat. Kami bukan Wahabi, kami ahli sunnah wal jemaah. Tapi ahli sunnah wal jemaah kepala otak dia tak faham surah, kepala otak dia ngaji faham, ngaji sikit, tengok sikit, semak sikit, supaya ada kepala otak sikit. Baik. Jadi wajib usuli seterusnya adalah kita kena pergi belajar. Satu, kena belajar. Untuk belajar mengaji Quran, hafal Quran satu. Contoh kalau hafal Quran lah.
Kalau tak hafal Quran pun macam mana? Tauhid mesti betul. Jangan bila bab tauhid ni dia macam saya tak campur, saya hafal Quran aja. Hui, mana boleh. Satu juga taklah orang dah hafal Quran tahu segala-galanya. Tidak, baru hafal, belum faham. Baik. Maka wajib atas kita. Baik. Di atas ada wajib usuli, dua perkara disebut ni. Maka wajib atas kita. Di atas kata orang kafir wajib masuk Islam bila sampai suruh Islam. Wajib atas kita ajar dua kalimah syahadah, tak boleh bertangguh. Pasal dia wajib usuli ni. Ekoran daripada wajibnya orang kafir masuk Islam bila sampai suruh Islam, bahkan dia minta kita ajar Islam, wajib usuli kita ajar dia masuk Islam. Wajib atas kita ajarkan dua kalimah syahadah, tak boleh bertangguh sedikit pun. Wajib ajar Islam siapa? Kepada orang kafir yang minta masuk agama Islam. Satu, kita kena faham. Satu, saya kata kita sebut masalah ni, andai kata ada orang kafir datang kat kita, kita tu siapa? Umumlah siapa-siapa kita orang Islam. Baik lelaki, baik perempuan, baik ustaz ataupun tak ustaz, orang awam. Ada orang kafir datang, kata dia, saya kita bunyi Cina sikit kan, gua mau masuk Islam. Memang ini agama yang saya punya memang tak betul ya. Saya mau masuk Islam, tolong kasih Islam saya. Tolong kasih Islam saya. Saya mau masuk Islam. Takkan nak bagi masuk Islam orang pun tak kerti. Engkau Islam tak Islam? Pasal apa kau jadi Islam? Rukun Islam pun tak tahu punya. Masya Allah, na'udzubillah. Maksudnya bukan Pak Andi dah, dosa besar pasal meninggalkan belajar fardu ain. Sampai orang kafir nak ajar, nak minta dia ajar dan tak diajarkan kepada dia masuk Islam, kita tak boleh nak ajarkan dia masuk Islam. Nak daftar pejabat agama tu, yang tu langkah kedua. Tapi nisbah nak ajar tu, setiap orang sepatutnya boleh ajar orang kafir untuk orang kafir masuk Islam. Atau umumnya memang kita tahu prinsip dia apa? Ajar dia mengucap kalimah syahadah. Cuma mengucap kalimah syahadah tu kena faham apa maksud mengucap kalimah syahadah tu. Maksud mengucap kalimah syahadah tu maksudnya mesti dia mengiktiraf Allah saja adalah ilah, selain pada Allah ni tak akan ada sifat ilah sama sekali. Mesti kita pun clear kat tu. Kalau kita pun tak clear, macam mana kita nak ajar orang kan? Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah saja Tuhan, selain pada Allah bukan Tuhan. Kalau satu sudut dah faham betul, dah ajar satu hal. Kalau ditanya lagi lah, Tuhan itu apa? Yang tu yang atas kita mengaji ni, ada istilah mengaji, belajar, faham secara ijmali, tafsili. Kita dah faham lah Tuhan saja yang layak disembah. Ni ialah Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan, lain pada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Istilah belajar kena faham Tuhan tu ada istilah tafsili, ijmali. Kalau faham ijmali satu pahala, Allah saja Tuhan. Tapi kalau tanya Allah ni Tuhan, Tuhan itu apa? Sampai kita tak faham langsung Tuhan tu apa. Ada tempat jadi masalah dan silap boleh rosak kita. Pasal tak faham Tuhan tu apa. Yang dengan itu kita sembah dia. Saja saya sebut ke sana tu pasal yang tu memang kita akan belajar nanti kan. Walaupun tengok dari sudut nak mengucap kalimah syahadah saja. Bila dia tanya kita, Tuhan itu apa? Tuhan lah. Tuhan apa? Tuhan lah. Mana cik cerita macam tu. Tuhan dia mesti sempurna. Tuhan mesti mesti perfect. Makhluk unperfect. Tuhan perfect Wah. Very interesting Macam mana dia boleh jadi perfect setiap soalan dia sepatutnya kita boleh jawab. Kita kena belajar tentang bab akidah ni sampai tahap tu. Setiap soalan orang kafir kita kena jawab. Kalau tak boleh jawab, benda tu fardu ain atas kita pun berdosa, atas dia satu hal dia tak dapat informasi lah.
Kalau ada bab tafsili yang hurai-hurai yang susah-susah, yang bukan istilahnya maklum fiddin bid-darurah, yang tu kalau kita tak tahu, mesti ada orang-orang yang boleh cerita dan jawab persoalan-persoalan orang kafir tu. Kalau tak ada seorang pun jawab, berdosa habis semua orang Islam. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya bab akidah ni, setiap persoalan orang kafir mesti boleh dia jawab. Atau kita jangan ada soalan orang kafir, orang Islam tanya pun tak boleh jawab. Allah. Yang tu yang bila kita kena soal kita tak boleh jawab tu, baru faham, bengong aku ni, kena belajar aku ni. Nak belajar dengan siapa? Jangan silap guru. Dua saya nasihat dah kan. Ensure yourself you get your information from the right person. Mesti ambil daripada orang betul. Baik. Jadi kalau orang kafir dia minta kita masuk kaum Islam, wajib ajar. Kata ini pun wajib usuli juga. Wajib usuli juga. Tak ada tulis nota kaki nombor 1 tu. Kalau kitab baru ada tulis lah. Jadi kafir bertangguh ajar 2 kalimah syahadah kepada orang kafir minta masuk Islam, dan kata Imam Nawawi dosa besar. Maka di sisi Imam Nawawi wajib furu'i. Musannif boleh. Kalau Imam Nawawi yang ni wajib furu'i, kita bicara ni wajib usuli. Kalau Imam Nawawi yang kata furu'i, lain pada Imam Nawawi mengatakan dia adalah usuli. Pasal Imam Nawawi saja sebut dia adalah dosa besar kerana tak ajar segera Islam masa tu. Kebanyakan ulama sebut dia adalah usuli. Maksudnya meninggalkan dia boleh jadi kafir. Meninggalkan ajar orang kafir yang masuk Islam, nak masuk Islam, meninggalkan ajar dia tu boleh jadi kafir. Satu bukan kaedah. Bila orang kafir nak minta kita nak masuk Islam, kita tangguhkan dia pergi pejabat agama. Tak. Ajar Islamkan dia dulu. Walaupun tak ikut proses dokumentasi pejabat agama. Kena isi borang lah, apalah. Nanti yang tu cerita kedua. Islamkan dulu. Tambah orang kafir nak mati, ajar saya kalimah syahadah, wah masuk Islam. Takkan kata nanti wah pergi pejabat agama dulu. Itu bahkan dari segi hukum, katalah kita jumpa orang kafir accident ni, ada orang accident tu orang kafir, driver dia tak cengak, apa ni? Kalau dia orang kafir, tambah pula kenal pula, dia pun kenal kita, dia pun tahu kita ustaz, dia tak masuk Islam lagi. Tambah pula dia dalam proses belajar, tambut dengan ayat macam itulah kan. Atau umur nak sebut apa, walaupun dia orang kafir, sunat kita ajar dia kalimah syahadah. Walaupun dia tak minta ajar, kalau dia minta ajar jadi wajib. Kalau dia tak minta ajar pun, sunat syahadahkan dia. La ilaha illallah, ajar dia. Kalau dia boleh sebut tu, ada orang yang akan bela dia mengucap kalimah syahadah tu. La ilaha illallah, tu orang kafir. Orang Islam apa dah lagi ya? Balik ya, nak sebut tu. Orang Islam memanglah kena ajar takkan. Ambulans. Alah, ambulans nanti tu. Kalau dia dengar, tengok keadaan nazak pada hurufnya, yang tu nazak, dia sedar macam mana? La ilaha illallah. Dia tenang, sama dia ingat apa? Bini aku, anak aku. Lupakan semua tu Ustaz. La ilaha illallah. Mengucap. La ilaha illallah. Dia boleh sebut sekali je pada dah. La ilaha illallah. Selagi dia tak sebut apa-apa, diam. Tambah sebut tu dia boleh tenang. Oh, la ilaha illallah. Allah jilah. Allah yang dapat tolong. Selain pada dia tak boleh bagi pertolongan. La ilaha. Dia boleh bawa diri dia sedar balik Allah Ta'ala, refresh iman dia. Asal sebut sampai orang kafir macam tu, kalau dia tak minta kita ajar kalimah syahadah sekalipun, sunat ajarkan dia kalimah syahadah. Kalau duduk dalam keadaan nazak tu, congak-congak tu.
Cuma bila dia masuk Islam, dia mengucap, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Macam mana? Nisbah dia selamat dah akhirat esok. Tapi nak masuk mahkamah, nak lawan, nak selesaikan mayat tu dalam keadaan cara Islam tak boleh. Macam apa? Kelaya kita dengan kawan kerabat dia. Apa bukti dia masuk Islam? Memang kita tak boleh bagi lah. Tapi kita dah selamatkan dia, akhirat tak ada masalah lah. Kat dunia memang kalah lah kita. Kalau ada jalan sedapat mungkin untuk selesaikan dia cara Islam, ambil, buat. Kalau tak boleh, nak buat macam mana? Pasal dokumentasi tak cukup, adalah itu. Terpaksalah serahkan pada orang yang bukan ahli dia, sedangkan dia masuk Islam. Satu nak sebut gitu juga, jangan cuai juga. Bila orang dah masuk Islam, kita meninggalkan daftar dia di pejabat agama, tak ada dokumentasi dia masuk Islam. Jadi apa-apa esok, bila dia disenaraikan, tak senarai sebagai orang Islam, diselesaikan mayat dia mengikut cara kafir, berdosa besar atas kita. Pasal kita istilahnya tak dokumentasikan dia, dengan sebab tu dia tak boleh diselesaikan dengan cara Islam. Bukan dia tu masalahnya, kita ni berdosa pasal tak selesaikan dia cara Islam, pasal meninggalkan, daftarkan dia untuk dokumentasikan dia. Kita ni berdosa pasal kita tak boleh selesaikan jenazah dia dengan cara Islam, disebabkan tak dokumen dengan dia sebagai seorang masuk Islam. Dan buat dokumen pun pejabat majlis orang pejabat-pejabat ni, dia kena kemat-semat lah dokumentasi tu. Laku dia punya dokumen tu, jangan tak laku. Lebih kurang masa itu lah. Jangan tunjuk resit macam kita beli resit kat kedai resit itu aja. Mesti surat yang laku je, surat laku, surat pejabat agama lah. Itu wajib usuli. Jadi wajib usuli besar kita lah itulah. Satu nisbah belajar ni atas nama fardu fardu ain usuli pula berakidah. Satu belajar berakidah, dia lah pelajaran paling besar sekali yang kita kena belajar. Selagi tak selesai, kita belajar. Tambah kita mesti PKP apa ni, macam mana? Ada peluang belajar, kita pun baru baca kitab aja, dapat pula lain macam minat belajar. Biasa bila nak belajar, belajar betul-betul. Dan belajar mesti belajar dengan ilmu yang betul. Dengar dia elok lah. Sebelum nak komen apa, dengar dulu. Tambah pula tak pernah kedai. Sebelum nak komen, dengar dulu. Baik. Seterusnya dipanggil wajib furu'i. Wajib furu'i ni dengan makna apa? Wajib, atas nama wajib mesti barang yang dibuat dia berpahala, meninggalkan dia berdosa. Itulah yang kita duk belajar selalu. Jadi kita duk belajar takrif yang kita dengar, buat berpahala, meninggalkan dia berdosa. Yang tu ialah wajib fardu ain furu'i. Yang tadi tu wajib fardu ain usuli. Usuli. Macam mana takrif dia? Buat dapat pahala, meninggalkan dia masuk neraka selama-lamanya. Jadi kalau wajib furu'i, buat dapat pahala, meninggalkan dia berdosa. Ya. Jauh beza tu. Baik, itu yang dia bagi definisi dia, takrif dia. Diberi pahala pada mengerjanya, diseksa kadar dosanya, tiada kekal dalam neraka pada meninggalkannya. Siap. Wajib, takrif wajib macam ni, sekalipun kata dia seperti sembahyang fardu. Dia tak boleh sekalipun tu, saya sebut kata sekalipun. Sembahyang fardu tu, fardu ain furu'i. Buat sembahyang tu furu'i. Mengiktiraf sembahyang tu wajib, itu fardu ain usuli. Pasal dia berakidah. Kalau ada orang tak sembahyang, dia tak sembahyang, berdosa. Pasal sembahyang wajib. Tapi kalau dia tak sembahyang, kita tanya dia, pasal apa kau tak sembahyang? Diam je. Sembahyang ni wajib tak? Aku lah nak sembahyang tak sembahyang. Sembahyang ni wajib tak wajib? Jawablah. Aku lah nak sembahyang tak sembahyang. Bila ikut aku nak sembahyang tak sembahyang, dia masih tak jelas lagi lah, tapi bahaya ayat tu.
Ikut aku nak sembahyang. Memanglah ikut engkau ada, aku tak ada undang-undang nak tangkap engkau dengan sebab tak sembahyang. Memang tak ada. Tapi tanya sembahyang ni wajib tak wajib? Wajib lah. Tak sembahyang masuk neraka tak? Oh, betul ya? Jadi dia tak sembahyang tu berdosa ya lah. Kalau dia tak sembahyang sampai menafikan wajib sembahyang, ikut aku lah nak sembahyang tak sembahyang. Apa tak sembahyang nak masuk neraka? Orang tak sembahyang pun berapa ramai yang tak sembahyang, tapi tengok huru-hara hidup. Sembahyang pun tengok huru-hara tak, pakai miskin. Aku tak sembahyang pun hidup sihat aja. Jaga tu, bahaya tu. Pasal dia sampai tahap dia boleh menafikan wajib sembahyang. Kalau memang ada perkataan yang memang jelas terang menafikan wajib sembahyang. Kata dia sembahyang ni sebenarnya niat aja. Sembahyang, kamu sembahyang ni sembahyang kulit, saya sembahyang batin, sembahyang isi. Jaga tu, boleh jadi murtad tu. Pasal menafikan sembahyang zahir, menafikan sembahyang syariat. Yang Rasulullah yang ajar kita sembahyang syariat, dia menafikan sembahyang syariat, dia hanya isbatkan sembahyang batin aja. Alah, boleh jadi murtad kalau menafikan sembahyang syariat. Jaga tu. Pasal menafikan wajib sembahyang. Jadi nisbah sembahyang tu fardu ain, furu'i. Mengiktiraf sembahyang tu wajib, tu fardu ain usuli. Maksud dia bab akidah. Baik. Jadi antara fardu ain furu'i ni apa yang buat dapat pahala meninggalkan daripada dosa itulah sembahyang, puasa Ramadan, menuntut ilmu. Semua kita belajar dalam fiqh nama wajib tu kebanyakannya wajib fardu ain usuli. Kebanyakannya lah. Yang furu'i. Tarikh yang kita belajar buat dapat pahala tinggalkan dia berdosa tu, dia lah wajib fardu ain furu'. Atas nama furu' tu dengan mana buat dia dapat pahala tinggalkan dia berdosa. Atas nama usuli tu tinggalkan dia masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Tentu beza usuli furu'i dia. Jadi kalau sebut dengan kaedah, dengan kita sebut hukum mengiktiraf sembahyang tu, mengiktiraf mengakui semua perkara yang dibawa oleh Nabi SAW, mengiktiraf semua yang dia bawa, hatta benda yang nama sunat sekalipun. Selagi ternisbah pada Nabi, mengiktirafkan apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW, dia adalah wajib fardu ain usuli. Mengiktiraf apa Rasulullah buat. Sembahyang duha walaupun sunat, tak mau sembahyang satu hal, tapi sembahyang duha ada ke? Dia kata merepek sembahyang duha pula. Bodoh main satu bodoh tu hal. Menafikan benda yang sunat, menafikan perkara yang memang dibawa oleh Rasulullah, tambah pula benda tu maklum bid-din bid-darurah, simply known among the Muslim. Nafikan dia walaupun benda sunat, menafikan apa yang memang datang dari Nabi, benda maklum pula dalam agama, semua orang pakat tahu, menafikan dia kufur. Kalau disebut kufur tu maksudnya kalau dia Islam jadi murtad. Alhamdulillah. Satu wajib mengaji agama tu. Jangan benda yang dalam agama sampai tak reti, sampai menafikan dia ajaran agama. Satu bahaya orang yang membid'ah kan. Dia kata bid'ah ni dengan mana haram, salah. Sedangkan benda tu dalam syariat adalah benda yang disyariatkan. Apatah lagi semua jumhur ulama membolehkan, bahkan bukan saja boleh, mengharuskan, bahkan memaksa mendefinisikan dia dalam takrifan syarak. Ada hukum sunat, bahkan ada hukum wajib. Dia bid'ah kan. Satu saya sebut lepas, bid'ah ni dia bukan perkataan hukum. Walaupun ramai kumpulan-kumpulan yang nama Wahabi lah, dia bid'ah ni adalah hukum. Tak, bid'ah bukan hukum. Bid'ah satu istilah yang belum diproses. Nak proses dia, proses dengan hukum syarak. Siapa tak faham tu yang lain, apa dia tu? Bid'ah dia belum proses. Tapi umum pakai bid'ah, tambah pakai hadis kullu bid'atin dalalah. Dengan perkataan bid'ah itu, kalau itu yang terjalan untuk menyesatkan orang, bid'ah dengan mana sesat tu, salah. Pasal kaedah kita, bid'ah dia satu istilah yang tak ada zaman Rasulullah. Bid'ah dia bukan hukum. Bid'ah adalah satu istilah yang belum diproses. Nak proses, diproses dengan hukum syarak.
Kalau memang dengan bid'ah tu dia faham bagi setiap bid'ah adalah haram, setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat masuk neraka, bid'ah masuk neraka. Dengan bid'ah tu seolah-olah dia bukan saja haram, bahkan bid'ah ni boleh jadi kufur. Perkataan bid'ah tu adalah hukum. Tambah pula hukum benda yang tak jadi kufur adalah salah. Tentu Wahabi dia sesat dari sudut faham. Dia kata apa? Orang yang duk bernasyid-nasyid, berburdah-burdah tu, kata dia, yang duk berselawat-selawat tu, nak banding dengan orang berzina dan minum arak, orang minum arak dan berzina tu lagi bagus, kata dia. Wahabi memang ajar macam ni. Pasal apa? Pada dia antara buat dosa dengan bid'ah, macam mana? Bid'ah ni salah besar lagi daripada dosa besar tu. Dosa besar tu dosa besar. Yang ni bid'ah. Bid'ah lagi besar daripada dosa besar. Satu dia kata apa? Duk selawat antara tarawih tu bid'ah. Apa dia? Baik zina lagi bagus daripada selawat antara tarawih. Wahabi. Dia punya faham macam tu. Memang rosak kepala otak dia. Satu bahaya Wahabi ni. Cara dia faham tak betul. Ada orang tu dia Wahabi. Ada dia duduk semang-semang tu, kata dia, masa bila kita bid'ahkan orang? Kau sebab lagi ya. Bulan puasa dulu kan saya sebut, orang macam tu kalau kita jumpa depan lah macam mana? Lari apa? Bagi lutut tu. Lari lompat lutut. Kenapa? Dan kalau terjadi macam tu, kalau ikut walaupun dia mufti apa sekali pun, salah besar. Mufti buat kesalahan besar macam tu, jangan buat pasal. Mufti mana tak tahu lah. Baik. Jadi asal dia nak mahamkan kita dengan apa kita belajar pagi ni, nak sebut fardu ain, ada usuli, furu'i. Asalnya fardu wajib ada dua, fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain, usuli, furu'i. Kena faham takrif beza furu'i, usuli. Usuli buat dapat pahala, tinggalkan dia masuk neraka selama-lama. Atau istilah tu, yang itulah bid'ah yang guna orang yang mereka duk faham tu. Sikit ke sana. Furu'i buat dapat pahala, tinggalkan dia berdosa. Jadi selama ni kalau tak pernah belajar kita usuli, kita faham hanya wajib fardu ain furu'i. Kita tak pernah faham wajib fardu ain yang usuli. Kalau kita faham, cuma istilah tu tak bisa dengar, satu hal. Dan memang kalau kita tak pernah belajar, memang kan tahu kan usuli ni apa. Bila dengar pula usuli, tak terdengar usuli ni. Baik. Dan terbagi pula wajib furu'i kepada dua, zati, aradi. Situ dulu. Dia nak pecah lagi. Nak bagi pembahagian ni, wajib fardu ain furu'i ni maksudnya hukum fiqh yang buat dapat pahala, tinggalkan berdosa ni, bagi dua lagi. Ada istilah zati, ada yang aradi. Jumpa nanti insya-Allah. Ada soal? Jadi kita belajar ini hukum bagi salam, sikit kat sana, rukun, syarat, benda yang membatal dalam setiap ibadat, usuli, furu'i. Ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.